Alright, Assalamualaikum guys, apa khabar? Dan salam hari Ahad. Dan setiap hari saya akan buat video untuk you. Tak kira lah video tu dalam technical financial ke, dalam fundamental financial ke, ataupun dalam sentiment ke, ataupun kita bincang market masa ke masa. Kadang-kadang saya kongsikan you tutorial dan kadang-kadang saya bagi you pelbagai angle lah supaya kita boleh trading dengan lebih baik. Okay guys, macam ni, hari ni saya nak share lah macam mana sebenar-benarnya kita nak betul-betul improve hidup kita. Macam betul-betul kita nak make result. Macam mana kita betul-betul untuk break circle kita kan. Mungkin kadang-kadang kita ni, bukanlah saya nak kata unfortunate, tapi lebih kurangnya idea lah. Mungkin kadang-kadang macam contohnya saya sendiri pun lahir daripada keluarga yang bukan ada kewangan bukan ada kewangan, memang susah bukan golongan bottom B40 kan. Malah saya mungkin ialah lower ataupun bawah sekali yang betul-betul bukan kelas menengah lah, kelas rendah kelas paling rendah sebenarnya. So jadi antara benda yang boleh saya kongsikan sekarang ni ialah step dia langkah yang macam mana betul-betul kita nak improve. Dan benda ni saya buat oleh pengalaman saya melalui study lah. Saya belajar juga self development, juga saya belajar dengan mentor-mentor, juga kadang-kadang kawan yang lebih sukses pada kita. So ada beberapa benda yang mungkin saya nak kongsikan pada you supaya you sendiri boleh nampak dan juga jelas apakah cara dia dan juga langkah dia untuk kita grow dari segi jangka masa panjang. Okay, baik. Saya berpandangan nombor satu ialah tetap saya pergi kepada kesedaran. Walau macam mana pun coach dah ada benda kesedaran. Ya, kesedaran tu maksudnya ialah awareness kita ni dalam keadaan apa sebenarnya. Adakah kita ni okey dalam keadaan kita ataupun kita tak okey? So saya nak tanya, you okey tak sebenarnya dalam keadaan you sebenarnya? Kan? You okey ke tak sebenarnya? Kalau you kata you okey, bermaksud ialah you tak perlu berubah lah. Tapi kalau you kata you tak okey, maksud you kena berubah. So okey tak okey tu sebenarnya banyak cabang dia. Kalau kita tengok contohnya Robin Sharma, dia ada 8 kategori untuk tengok okey tak okey. Kan? Maksudnya termasuk juga bukan saja health, bukan saja kekayaan, tapi dia tengok juga kelompok, network dan sebagainya. Kalau kita tengok Tony Robbins, dia kata 7 piramid, termasuk juga masa, mission, passion, dan juga iaitu kita punya spiritual dan sebagainya. Jadi dalam kes ni, apa yang saya nak you aware ialah macam mana you keadaan you sekarang. Okay, adakah you okey ke tak okey? Dan sebenarnya kadang-kadang masalah kita tak nak berubah ialah pasalnya iaitu kita berada dalam keadaan yang kita tak okey pun, tetapi kalau kita berubah lagi rasa tak okey. Jadi itu sebab tu kita duduk tempat yang sama. Pasalnya kita rasa okey, kalau aku berubah mungkin juga aku sebenarnya berada di tempat yang sama. Kan? Maksudnya lah, contohnya kalau aku berubah ialah aku jadi lagi afraid kan. So menyebabkan aku lebih rela duduk tempat yang sama. So benda tu adalah benda yang saya rasa berlaku lah. Kenapa kita tak berubah. Dan untuk berubah ni of course lah diperlukan determination Sebab tu kita kena kelekat Dan saya setuju dengan Tony Robbins. Dia kata kita kena jadi Mr. Y. Mr. Y tu, kenapa aku nak berubah? Kenapa sebenarnya aku nak berubah? Adakah untuk diri aku? Kan apa yang aku perlukan? Adakah untuk family? Ataupun aku betul-betul nak bantu masyarakat, dunia, agama, bangsa dan sebagainya? Tak ada masalah sebenarnya dari segi konteks tu. Tapi konteks utama ialah saya bercerita mengenai perubahan kita, diri kita ni. Adakah kita nak perlu berubah? So nombor satu ialah awareness guys. Okay, so awareness ni ialah mesti penting. Dan awareness ni, adakah kita nak berubah disebabkan kita ni ialah dalam keadaan pain, ataupun kita memang dah tak sanggup dengan hidup kita, terutama dari segi financial kita, bebanan financial kita, mungkin dari segi kerja kita, mungkin dari segi bisnes kita, kan mungkin juga ialah daripada keadaan-keadaan lain yang melibatkan kewangan, ataupun mungkin juga kita dalam pain dalam relationship mungkin kita keadaan relationship yang bukan relationship mungkin kita dalam keadaan relationship maksud dalam keadaan yang tak membantu kita untuk grow dan sebagainya, ataupun kita mungkin dalam keadaan ialah kesihatan yang teruk lah. Jadi saya ni, kalau you faham dari segi konteks saya ni dalam Royal TT saya menekankan 3 perkara utama lah. Of course kita ada lebih lagi kan. Bila you masuk dalam bootcamp ke, you masuk dalam kita punya masterclass ke, you akan faham lah sebenarnya banyak lagi. Tapi point utama saya sekarang ni lah, itu saya nak you faham itu mengenai konsep ni dulu. So konsep tu maksudnya lah you faham dari segi iaitu sebenarnya kita nak berubah dalam bentuk apa. So kalau you kata dari segi financial guys, nak tak nak pun you kena buat perkara yang betul. Dan seperti yang saya ulang-ulang saya kata ialah 2 sebab je kenapa you tak berjaya. Satu ialah you tak tahu orang yang berjaya buat tu kan. Orang yang berjaya tu buat apa, you tak tahu. Yang kedua ialah you mungkin dah tahu tapi you tak buat kan, you langsung tak buat. So benda ni antara benda yang saya rasa ialah patut you ada improvement dan juga patut you jelas daripada satu sudut. Sekejap saya tengok ni Kukut ada boleh membantu pencahayaan ni sebagainya. Saya tiba-tiba baru perasan dekat saya punya gimbal ni ada iaitu lights Okay, tapi pada masa juga saya teruskan.
Satu adalah perubahan hidup kita. Perubahan hidup kita itu dari segi kita punya kehidupan, macam mana kita nak buat lebih baik, dan juga adakah kita dah tak sanggup dalam keadaan hidup kita sekarang. So you kena clear kat situ. Okay, kalau you rasa okay, you tak berubah lah. Jadi seperti saya cakap juga, ialah kita tak tahu apa yang orang berjaya tahu, dan kita mungkin tak buat apa yang orang berjaya buat. So maksudnya satu sudut ialah you kena work more. You tidak boleh you mengharapkan you lakukan apa yang you buat ni dan you ada perubahan hidup you. Sebab kalau kita buat apa yang kita buat, benda yang sama, dan mengharapkan result berbeza, Einstein kata itu kerja gila, guys. Kan, it's insanity to do the same thing and again and hope for different result. Saya rasa benda tu kerja gila. So jadi point saya sekarang ni lah, itu saya nak you faham dalam konsep ni, supaya you faham ialah kita betul-betul ada perubahan hidup. Okay, nombor satu kena ada awareness. Nombor dua lah kena ada decision yang betul-betul kita nak berubah. Kan, satu lah mungkin sebabkan kita dah tak nak pain, ataupun kita looking forward lah, kita looking for pleasure, kita looking forward lah, kalau aku berubah, aku mungkin ada perubahan hidup aku akan datang. Kan, kalau aku ada berubah, ialah mungkin aku akan lebih better dari segi aku punya masa aku, dari segi kewangan aku, dari segi kesihatan aku dan sebagainya. So benda ni kena faham. Dan betul-betul macam mana nak berubah sebenarnya, saya nak wrap up sedikit, dan apakah key utama dalam video ni, sebab saya tak nak panjang sangat video saya. Iaitu nak tak nak you kena pandai urus you punya state, guys. State tu maksudnya you punya mindset, you punya rasa harian you. Benda tu sangat penting, sebab apa yang you fikir ulang-ulang, kan, apa yang you rasa ulang-ulang, apa yang you buat ulang-ulang merupakan result. Okay, apa you feel, apa you rasa, apa you fikir, apa you buat, itu akan datangkan result. Ini penting benda ni lah apa yang kita selalu fikir, kan. Jadi sebab tu apa yang kita kena fikir tu kita kena garap. Kita jangan biar dia fikir sendiri. Kan, apa kita buat, kita kena baca buku, kan. Kita kena, apa yang kita buat lah, kita kena iaitu isi video-video yang membantu dalam kepala kita. Kita kena perhatikan apa yang kita input oleh mata kita, telinga kita harian tu sangat penting, sebab dia akan bawa kepada state macam mana kita berfikir sebenarnya. Ramai orang ingat dia fikir apa yang dia fikir tu betul, tapi apa rupanya apa dia fikir tu ialah apa yang diwawarkan, dipropakan di media sosial. Kan, masalah ni. So really careful, you kena jangan terlalu bombat diri you dengan iaitu media sosial, Facebook. Of course kita buka Facebook, kita buka Instagram, buka TikTok, kan ada macam isu current semasa. So benda ni critical, guys, sebenarnya. Saya jaga, guys. Memang saya tengok, tapi saya jaga. Saya tengok tu untuk pengetahuan saya semasa, supaya bila saya cakap dengan audience saya resonate. Tapi saya pastikan benda tu tak masuk dalam kepala saya. Faham tak? Saya cuma memahami lah market dalam keadaan ni. Market tu bukan market forex. Maksudnya ialah keadaan semasa, market semasa ialah orang dalam keadaan sekarang ni ialah tengah fikir apa. Saya fikir macam tu. Okay? So jadi you pastikan state you. Nombor satu lah, apa yang you tengok, apa you dengar tu you kena really careful. Maksudnya lah siapa yang you berkawan pun you kena really careful. Siapa yang you berkawan kerap tu, itulah diri you sebenarnya. Kan? Kalau you nak tengok lah, kalau you nak tengok diri you, siapa you tengok siapa you punya kawan. Macam mana pendapatan you, tengok kawan you. Jadi maksudnya salah satu cara paling cepat untuk grow, salah satu cara untuk ubah hidup ialah tukar kawan. Coach Cameron, kawan saya daripada kecil susah. Dan macam mana dia tak nak berubah, guys. Okay? So nombor satu lah kena pergi state. State tu kena faham ialah siapa, apa yang you fikir, apa you rasa, apa you tindak ulang-ulang, itulah you punya result. So you expect result berbeza, memang saya rasa mustahil lah. Okay? So dari sudut satu lagi ialah mengenai kawan, kan. Kawan, you perhatikan you pilih kawan ni betul. Okay, so nombor satu ialah you punya state. State tu ialah apa yang you selalu input dalam kepala you. Nombor dua lah apa yang you feel. Macam mana you feel. Feel ni, you nak tak nak, kan, you kena exercise, guys. Oh, Coach Cameron claim gila, semua orang cakap exercise, badan sehat, cergas, otak pun cerdas. Cameron, Coach, kan, iklan Milo benda. Saya cerita lah you kena, sebab exercise ni dalam segi sains, dia memang fokuskan, dia beri banyak unsur. Paling utama dia bagi dua, satu ialah dopamin, iaitu hormon you rasa happy. You rasa seronok, you rasa macam state you lebih baik, you rasa seronok macam tu. Yang kedua ialah dia menghubungkan juga sel-sel otak you. Dia menghubungkan, dia sebenarnya di sains mengatakan, iaitu saya minta maaf saya tak boleh bagi rujukan secara spesifik, mungkin akan datang saya bagi, sebab saya tak ingat macam mana rujukan tu berlaku, maksudnya daripada mana dia datang, tapi somehow dia macam ni. Iaitu bila you training, bila you sama ada cardio ke, ataupun you buat apa-apa dalam bentuk exercise, kan, sama ada you weightlifting sebagainya, dia sebenarnya lah dia merangsang sel otak untuk bersambung. Maksudnya dia menguatkan memori sebenarnya. So memori you, banyak yang you dah terputus atau tinggal, dia akan sambung balik. Itu kajian mengatakan. Dan pada masa sama jugalah, apa yang you kena jaga ialah sebenarnya makanan. Makanan, you Cameron, ya, makanan. Sebab ikut kajian juga, apa yang you makan merangsang kepada emosi. Apa yang you makan merangsang kepada apa yang you feel. You faham tak? Jadi makanan ni macam mana, Coach? Dia sebenarnya cuba cari makanan yang sihat, kan? Of course lah kalau orang Islam halal, tapi satu lagi sihat. Kadang-kadang halal-halal pun dihentam juga minyak sekilo apa makan dan sebagainya, kan. Jadi you kena belajar juga pasal makanan, sebab makanan ni dah memang dia merangsang state, dia merangsang ialah cara you berfikir, dia merangsang sebenarnya lah macam mana tindakan you, energy you dan sebagainya. Alright? So jadi macam mana nak ubah hidup, saya nak buat kesimpulan sekarang ni, iaitu nombor satu lah you kena ada awareness. You ni nak berubah ke tidak? Why you nak berubah?
Okay, yang kedua, you buat keputusan, you nak berubah. Dan nak berubah apa? You nak apa sebenarnya? Okay, you kena clear, why aku nak berubah? Apa yang aku nak? Kenapa aku nak berubah? Dan macam mana aku dapatkan? Dan you belajar dan sebagainya. Okay, lepas tu perhatikan apa yang you consume harian. Kan, adakah you perhatikan you bangun-bangun pagi, you tengok Facebook dan sebagainya, dan akhirnya you ingat you yang nak benda tu, you fikir macam sebenarnya you terpengaruh dengan iaitu apa yang diwawarkan dalam ataupun propaganda setengah pihak. You faham tak? So benda ni critical guys. Benda ni totally critical. Saya cakap betul, benda ni sangat critical. Lepas tu pada masa sama jugalah you kena aware yang sebenarnya dalam nak berubah ni, iaitu of course ada cabaran lah. Sebab tu you kena pilih kawan yang betul. So kawan yang sebenarnya bawa you ke arah lebih baik, kawan yang sebenarnya bawa you kepada ialah tindakan yang berterusan, kawan yang sebenarnya ialah bukannya you apa tu down, dia cakap tak apalah ini dugaan, bukan, dia cakap bangun balik, bangkit balik. You perlu kawan yang spark power pada you, bukan kawan yang cakap it's okay, dunia memang macam ni, memang kejam. No. You sebenarnya boleh buat, you get better sebenarnya kalau you dapat get better, you get better version yourself kalau you get better, iaitu you punya kawan you. Alright. Dan pada sama juga ialah tolong perhatikan, satu ialah macam mana nak kawal kita, satu apa yang kita consume, mata dengan telinga kita. Nombor dua ialah you punya physical exercise sangat penting. Maksudnya apa yang you fokus. Maksudnya you kena fisiologi, you kena jaga. You jangan duduk macam lembik, orang malas. You fisiologi you kena jaga. Kan, lepas tu meaning, apa yang you masukkan secara apa you fokus, apa you consume. Sebab apa you fokus expand. Fokus benda negatif lah. Fokus benda positif lah. Okay. Dan seterusnya you kena clear juga apa benda you kena clear. Iaitu yang ketiga, iaitu seterusnya ialah you punya training. Sebab you nak physical exercise tu bantu mood yang lebih baik. You kena buat guys, 5 hari seminggu, kan, 6 hari seminggu. Faham tak? Walaupun sekadar 20 minit. Saya cakap betul ni. Lepas tu yang seterusnya ialah jaga makanan. Makanan ni really important guys. Saya pernah makan mengarut, saya pernah makan okey, pernah mengarut okey, macam-macam saya buat. Tapi saya dapati memang dia bagi you kesan emosi. Itu saya boleh kata. Research ni di backup juga oleh sains. Okay. So macam mana nak berubah, guna tips ni. Dan pastikan yang paling penting ialah you kena pilih ikon. Kan, you nak follow siapa, you nak grow apa. So you pilih ikon tu, dan you tengok apa dia buat. Jangan tengok semata apa dia ajar, apa dia buat, apa tindakan dia, macam mana cara dia uruskan hidup dia. Kan. So benda ni akan membantu guys. Benda ni akan membantu untuk jangka masa panjang. Alright. So hopefully you dapat sikit sebanyak. Dan coach mana tak ada technical analysis ni, bukan pasal technical analysis lah, macam mana betul-betul kita nak improve hidup kita. Okay, jaga benda-benda ni. Jaga apa you consume, mata telinga you dengan siapa dan sebagainya. Jaga juga ialah body, kesihatan dia. Jaga apa you makan, watch out. Kan, benda ni akan bantu you untuk jangka masa panjang. Sebab energy akan sustain, energy boleh fluctuate dan boleh bagi negatif juga efek pada you punya emotion. Okay, alright, all the best. Dan hopefully tulis kat bawah ni apakah langkah untuk you betul-betul break circle, melangkah untuk you betul make a move, dan tulis kat bawah ni supaya saya boleh juga baca daripada apa yang you kongsikan. Alright, all the best dan selamat hujung minggu. Untuk next week, satu minggu kita buat the best. Okay, kita buat the best. Banyak program reality saya buat, dan saya pun sedang rangka sebab obviously saya tak ada visa ke haji, so kita akan spend 1 month untuk all out bersama-sama. Okay, jumpa lagi.